أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Nabi SAW telah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak masuk surga mana-mana orang yang ada dalam hatinya sekelumit daripada sifat sombong, takabur, na'udzubillah. Ini yang kita bimbang. Kadang-kadang kita pakai baju comel, kereta cantik, kasut lawa, dah. Adakah kita sombong? Bila Nabi sebut, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sifat sombong. Qala rajulun. Dengar tuan-tuan, nasib baiklah pakcik ni tolong tanya bagi pihak kita. Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah keadaan seorang laki-laki yang suka bajunya cantik, selipar dia lawa? Ni sombong kau orang ni. Nabi kata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata Allah Ta'ala jamil, Allah Ta'ala tu indah. Dia suka tengok benda-benda yang cantik. Tapi yang dikatakan takbur tadi, batarul haqi, orang yang menolak benda-benda yang benar. Kita bagi tahu benda benar, dia celak mata kita. Awak siapa? Nah, ini masalah kita ini. Masalah kitanya, dia suka. Kadang-kadang orang sombong ni, bukan habis benda dia tolak belakang. Bila kita baca hadis, dia kata hadis ni, ulama-ulama dah hurai panjang, dah 1000 tahun dah hadis ni. 1000 tahun pun dah kita tak faham, kita belajarlah sekarang. Nah, ataupun orang yang bercakap itu bukan orang kampung dia, ni budak mari mana? Ataupun yang bercakap tu orang luar mari, orang Arab ke orang apa. Dia kata mari nak mengarut negeri aku. Kita kata mengarut apa? Kita tengok dulu apa yang dicakap. Jangan tengok pada orang, kan? Nah, ini sombong nama dia. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Siapa awak? Oh, sudah hijau. Allahu akbar. Pasal itulah kita tengok sombong ni ada belaka. Orang hak mengaji pondok sombong. Orang hak mengaji universiti pun ada sombong. Tak? Orang hak universiti kata apa kau orang pondok? Pokok tu tak ada sijil. Duk mengaji al-kalamu huwal lafzu. Hak pondok ni pula, minta maaf lah saya orang pondok juga, pasal saya berani kata. Kalau tidak dia kata, oh ni duk hina orang ngaji pondok ni. Tak. Ambo ni ngaji pondok besar, pondok beranak pondok, dan insya-Allah mati berkhidmat di pondok ni lah sampai bila-bila. Hak pondok boleh kata, apalah CJ tu, PhD tu mengarut belakang. Kita kalau rasa mudah, pergi buatlah kata. Tak. Jangan duduk perli-perli. Ni termasuk adalah humazah lumazah belakang ni. Hak ni duk perli, hak ni tak ada CJ, hak ni orang ada CJ pula, CJ palsu belakang tu. Allahu akbar. Ana dengar satu kuliah seorang ustaz. Hebat dianya. Daripada Maghrib dengan Isya, duk cerca ke PhD, CJ, pengaji universiti ni, sampai daripada Maghrib Isya. Dia mengajar sekejap, ulang balik. Orang ada CJ. Kita kata, apa masalah sebenarnya? Kalau kita kata kerana pengajian moden ini menjadikan manusia takabur, kita kena ingat kita hak mengaji secara tradisional juga takabur. Oh, hak saya belajar ni bersanak daripada Syekh ni kepada Syekh Daud Petani. Daripada Syekh ni kepada Abdul Qadir Mandili, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini pun ada kesombongan. Kita jangan rasa orang hak convocation di universiti ya sombong lah. Semua kita
kita kembali kepada pesanan Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Tak kira lah aliran mana, tradisional ke, profesional ke, aponal. Kalau gitu sifat kita, sombonglah tu. Wal iyazubillah. Wasatulah ana alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi peluang. Saya belajar di pondok, saya belajar di universiti. Kemudian kita balik, kita adunkan dua pengajian ni. Boleh diharmonikan sangat-sangat. Dan moden dengan lama, dengan baru ni, kalau digabungkan, kita kata alhamdulillah. Dan ulama-ulama besar dalam dunia hari ni pun, siapa dia? Kita nak sebut siapa dia? Sebut fulan, syekh, ada doktor depan. Doktor Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Profesor Dr. siapa dia? Orang tu orang ni. Jadi di mana silapnya cara kita mengolah. Masing-masing ada lumazah tu ada belaka. Tak usah duduk tunjuk tak usah duduk tunjuk serba besar atas kepala, tak usah duduk tunjuk awak panggil tie belerek di dada, tak usah duduk tunjuk topi, apa dia panggil topi combo ataupun serba. Semua kita ni duduk balik kepada al-qalbu, balik kepada qalbun salim, hati yang sejahtera. Kalau hati tak sejahtera, duduklah di aliran mana pun, kita akan menemui kerusakan di dalam perjalanan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tengok, Nabi kata apa? Tak akan masuk surga orang ada sifat sombong dalam diri dia. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Baiklah, ayat yang seterusnya. Allah kata api itu menjulang kepada hati, sebab hati itu punca kerusakan manusia itu duduk di mana? Duduk di al-qalb. Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak ada guna harta benda anak pinak akhirat esok, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera daripada apa? Para ulama mengatakan yang pertama, sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada benda-benda khurafat, mungkar, bidah, syubhat, dan sejahtera juga daripada hasad, ghadab, dendam, dengki pada orang. Ini semua sifat-sifat yang perlu kita buang. Tuan-tuan, untuk nak belajar kita ini, ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Ana ada syarah kitab ni, kitab nama bagi hati, beberapa kali. Kemudian penerbit ambil syarah saya tu, dia buat buku. Adalah kelemahan-kelemahan dalam tu. Bolehlah kalau kita nak, orang panggil, nak semak, nak murajaah. Yang pentingnya, kitab ni menarik tuan-tuan. Sebab apa? Cuba tengok kitab. Kitab nama bagi hati. Sebab apa? Sebabnya, bila kita belajar, insya-Allah kita dapat bahagia ceriakan hati kita, jernihkan hati kita, jilahkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Allah kata apa? Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Allahu Akbar. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat ke atas mereka. Jadi, kalau kita ni atas dunia nak suruh nampak tutup rapat tu macam mana? Kan? Sebagaimana kata di chef juru dapur, kalau kita nak buat sup tulang ke apa, nak suruh cepat masak, kita beli puyuk ni. Puyuk, orang panggil ni puyuk tekan tu. Pressure apa ni? Cooker. Puyuk ni, dia punya wak tak keluar tahu. Wak dia duduk situ. Maknanya ni Allah gambarkan dengan innaha alaihim muqsadatun. Apa dia muqsadah? Api yang ditutup rapat. Na'udzubillah. Fi amadim mumaddadah. Mereka yang terikat itu pada batang-batang palang yang melentang panjang. Ya Allah Tuhan, kita dengar pun kita rasa takut. Macam mana tak takut? Dia punya api yang dia lah cukup dahsyat kan. Dia kata apa ni? Inha alaihim muqsalatun mughlaqah. Tuan-tuan tanda untuk maklumat.
Dalam Al-Quran suratul Hijri, surah Al-Hijri ayat 44, Allah kata, laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maksum. Bagi neraka itu ada 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Setiap pintu itu ada bahagian sendiri. Pintu itu ditutup rapat, supaya wak tak keluar, bakaran. Ya Allah Tuhan. Adapun syurga, ini maklumat. Syurga ada 8 pintu. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, adkhalahullah fi ayyi abwabil jannati samaniyah. Allah Ta'ala akan masukkan dia melalui 8 pintu yang dia nak. Memilih pintu mana nak masuk. Masya Allah, tabarakallah. Syurga ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Tak sama kita kan. Jadi semua ni ayat-ayat ini menakutkan kita supaya jangan bersifat dengan sifat humazah, lumazah. Sifat perli orang jangan. Hari ni geng-geng dia panggil, apa dia panggil dalam istilah orang muda ni? Cyber trooper. Apa istilah dia? Yang kerja dia duduk ni. Nulis. Dia panggil penulis upahan. Duk main Facebook hari-hari. Perli orang tu, perli orang ni. Duk tunggu ya tarasat. Orang ni salah cakap sikit. Oh, itulah lalu. Diviralkan. Orang ni salah sebut padahal benda simple ya. Tak, tersalah sebut 500 negara dengan 500 peserta. Kecil je tu. Dia panggil khata' tibai dalam bahasa Arab kata. Salah teknik sebut. Dari kita tu betul lah. Kan? Tu betul balik. Tak. Siapnya poster, siapnya. Kita kata kenapalah sampai begitu sekali. Puncanya angkara kalbu kotor. Ni. Ini kitab yang saya sebut tadi. Kitab nama dia Penawar Bagi Hati. Tuan-tuan cari. InsyaAllah dalam kitab ni ada syarah beberapa kali siri kuliah. Di antara kuliah sayanya di sini, di pondok ni, ada 30 siri kuliah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Halaqah Abu Anas Madani. Cari Penawar Bagi Hati. Saya wakafkan ilmu itu. Tuan-tuan boleh ambil, boleh sebarkan, boleh download, boleh belaka-belaka.